Lebih macam semalam punya kelas juga. Okay, cikgu cuma ulangkan je. Alright, kita masuk yang tajuk baru tu. Actually, dua mutiara dah masuk. Okay, semalam. Okay, siapa yang rajin tengok video semalam, okay, sesi pengenalan dengan dua mutiara tu. So, kelas kamu sama juga. Alright. Muka surat 54 Okay. Kita akan masuk tajuk baru. Okay, bab baru. Okay, ni bab 4. Okay, cun-cun lah. Okay, cun-cun. Taklah laju sangat. Okay. Untuk tajuk poligon ni penting bukannya apa. Sebab lepas ni kamu akan ada tajuk bulatan. Okay, dia sama. Okay, dia punya asas dia sama dan dia punya skop dia pun sama. Okay, cuma kita mulakan dengan poligon sebab dia lebih mudah, lebih sedikit daripada tajuk bulatan. Jadi untuk bab ni kamu buat yang terbaik lah, okay? Buat yang terbaik supaya nanti bila bab bulatan tak ada problem. Bab bulatan ni, okay, cikgu beritahu awal, dia panjang. Bukannya maksudnya panjang sekarang. Dia panjang sampai tahun-tahun yang akan datang juga. Ada tajuk tu. Itu maksud cikgu. Okay, bukannya kamu belajar sekarang saja. Nanti next year kamu belajar lagi. Okay, following years pun kamu belajar lagi. Okay. So kalau asas tak kuat, susahlah kamu nak ikut. Okay, by the time benda tu dah terlalu jauh, nak patah balik dah susah lah. Okay. So itu maksud cikgu. Alright. Okay, untuk tajuk poligon, macam cikgu beritahu kelas 2 mutiara semalam. Okay. Asas dia, okay, dia mengenai sudut saja. Okay, mengenai sudut. Dan apabila mengenai sudut ni, yang mula-mula kita lihat pada bentuk yang bersegi lah, bentuk yang ada corner. Okay, bentuk yang ada corner. Yang ada, okay, boleh kita cari sudut dia. So dia terbagi kepada dua. Okay, pada asasnya. Satu sekata, satu tidak sekata. Okay, itu poligon. Dan kenapa nama am dia poligon? Okay, sebab dia terdiri dari pelbagai jenis poligon. Okay, nama lain, okay, yang dah ada dalam poligon. Okay, kalau kamu lihat video semalam, paling asas ialah segitiga. Okay, yang mula-mula. Segi dua ada, segi dua tak ada. Kan? Okay, mula-mula segitiga. Okay, lepas tu segi empat. Okay, kamu akan jumpa hexagon, kamu akan jumpa pentagon, apa tu, dekagon. Okay, sampailah kalau semalam cikgu, okay, jumpa dua mutiara, okay, sampai 20. Okay, icosagon. Okay, sudut dia ada 20. Kalau semalam cikgu ada terangkan dekat dua mutiara mengenai macam mana, okay, sudut-sudut tu terhasil. Okay, kita lihat daripada formula asas dia lah untuk cari sudut-sudut tu. Jadi untuk hari ini kita akan, okay, cuba simplify lah. Okay, dan video yang semalam kalau boleh kamu lihat juga. Okay, kamu lihat juga konten dia sama dan juga dia punya pengenalan dia pun sama juga. Alright. Kita akan bincang beberapa contoh saja hari ini. Dan cikgu ulang balik asas okay, untuk yang sudut. Cuba refresh balik apa yang dah tahu sebelum ni. Andai kata dulu kamu terlepas, okay, cuba sekarang push sikit lah. Sebab kadang-kadang bila kita belajar, kali pertama susah nak faham. Tapi bila jumpa kali kedua, baru kita nampak. Okay, baru kita tahu, oh begini, oh begitu. Right. Kali pertama kadang-kadang terkejut. Okay, terkejut.
Okey, yang ini cikgu tak guna buku, tengok betul-betul. So untuk polygon, kenapa pula handphone? Kenapa penting? Macam cikgu sebut tadi, sebab dia nanti akan berkenaan dengan bulatan. Bila bulatan, okay, satu bulatan full, satu bulatan penuh, right? Kamu tahu, satu pusingan ni menghasilkan sudut 360 darjah. Okay. Kemudian, separuh bulatan, okay, titik tengah, menghasilkan sudut 180 darjah. Kemudian dia boleh kecil lagi, okay, suku menghasilkan sudut 90 darjah. Kemudian kecil lagi, dia menghasilkan sudut 45 darjah. Dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. So yang paling maksimum sudut 360 darjah. Tidak lebih. Okay, cikgu tak pernah jumpa lagi lebih daripada tu. Alright. So ini dalam bulatan. Okay, tetapi untuk sekarang mengenai polygon, okay, bentuk bulatan ni kita belum masuk. Kita masuk bentuk yang ada corner, yang ada segi. Dan asas dia, permulaan dia ialah segitiga. Okay, segitiga. So segitiga dalam ni setiap penjuru, okay, setiap penjuru dia ada nilai sudut. Dan jumlah dalam segitiga ni, dia ada jumlah sudut tertentu. Okay. So, untuk segitiga, okay, contohnya kalau segitiga tu kaki sama. Okay. So, dekat sini dia bagi tahu, okay, sudut dekat sini ialah contohnya 50 darjah. Okay. Berapa sudut A dan B? Okay. Disebabkan kaki sama, okay, maksudnya okay, garis sama panjang menghasilkan sudut sama besar. Okay, jadi jumlah sudut di dalam ni, okay, dia ada rule dia. Okay, jumlah sudut setiap segitiga ialah 180 darjah. Okay, jadi untuk cari A dan B, kita kena tolak 50 darjah dulu. So, kalau tolak 50 darjah, kamu akan dapat 130 darjah. Kemudian, sebabkan A dan B sama besar, 130 darjah kita boleh bahagi 2. So, kalau 130 darjah bahagi 2, kamu akan dapat 65 darjah. So, A sama dengan 65 darjah, B sama dengan 65 darjah. Ni bentuk segitiga. Kalau pencarian sudut dia nak tulis macam ni. Alright? Alright. Ni kalau kaki sama. Okay. Kalau sudut ni untuk segitiga ni. Okay. Cikgu tulis lukis satu lagi lah. Okay. Cikgu tulis satu lagi. Segitiga ni. Alright. Sisi semua sama. Maksudnya sama panjang sisi, sama panjang semua, sama besar semua sudut. Alright. Bila sama besar semua sudut, jumlah, okay, sudut dalam ni, jumlah saiz sudut dalam ni, kita bahagi dengan 3. Alright. So, rule tadi 180 darjah. Okay. Kalau kita bahagi dengan 3, setiap sudut ni A, B, C. Okay. Sama dengan 60 darjah. Okay. So dekat sini pula beza dengan yang tadi. Okay. Yang tadi A65, B65. Sekarang ni A60, B60, C60. Sebab apa? Perbezaan ni saja tanda ni. Okay. Kaki sama, sisi sama. Alright. Alright. Okay. Ni asas yang segitiga. Okay. Asas yang segitiga. Okay. Cuma untuk sekarang, okay, dia ada banyak segi-segi lain. Okay. Banyak bentuk-bentuk lain. Tapi kita tak hafal.
kita tak ambil tahu berapa jumlah saiz sudut dalam setiap bentuk-bentuk yang lain. Iaitu poligon lah. Cuma segitiganya kita hafal. Segitiga ni 180 darjah. So untuk tajuk ni, dia perkenalkan kamu satu formula. Satu formula N tolak 2 darab 180 darjah. Yang ini kita nak cari jumlah sudut dalam setiap poligon. Yang ini yang kamu kena hafal. Dan kalau kamu lihat, dekat sini segitiga ni cikgu labelkan 2. Yang ni cikgu labelkan 1. Yang ini semua sisi sama panjang, yang ini kaki je sama panjang. Dua-dua ni ada nama dia. Satu kita panggil segitiga sekata. Bukan segitiga sekata. Kita panggil dia poligon sekata. Segitiga sekata pun boleh lah. Poligon sekata. Sama saiz. Satu lagi poligon tak sekata. Yang ini kita panggil dia sekata. Yang ini kita panggil dia tak sekata. Tapi jumlah sudut dekat dalam still sama. 180, 180. Cara cari sudut, ni jalan dia. Kita cari satu sudut, kemudian cari lagi 2 sudut. Kemudian yang ini pula, sebabkan sama saiz, kita perkan daripada jumlah sudut. Dapat saiz sudut. So yang inilah pengenalan untuk segitiga. Ni basic dia. Sebelum nanti kita pergi kat bulatan. Bulatan nanti maksimum 360. Sekarang ni kita baru 180, 180. Jumlah sudut dia pun sikit kecil-kecil kan. Alright. So N tolak 2 ni nanti kita guna untuk segi-segi yang lain. Poligon-poligon yang lain. Contoh sekarang ni segitiga. Ada corner dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cikgu nak up. Kita pergi yang lebih tinggi. Alright. Tengok ni. Cikgu padam dulu Cikgu nak pergi hexagon lah. Hexagon. Segitiga sekata hexagon. Hexagon berapa hexagon? Berapa corner? Hexa 6 kan? Kalau hepta 7. Yang ni kamu kena hafal lah. So sekarang ni 6 penjuru. Segi poligon. 6 penjuru. 6 penjuru. Sama dengan nama dia hexagon. Cikgu nak lukis. Tapi kalau cikgu lukis main-main, tak cantik pula. Cikgu nak lukis betul-betul. Biar cantik. So sekarang ni cikgu nak buat nak lukis hexagon ni dengan dia punya saiz setiap penjuru ni semua sama besar. Sebab cikgu nak buat poligon sekata. Poligon 6 penjuru, nama dia hexagon. Cikgu nak lukis poligon sekata. Lukis poligon sekata. Poligon yang sama besar, yang sama saiz setiap penjuru. Right? Poligon sekata. So, cikgu guna formula ni dulu. N tolak 2. Penjuru dia 6. 6 tolak 2. So, sekarang ni N tolak 2 sama darab dengan 180 darjah. Cikgu masukkan nilai N. 6 tolak 2. Darab 180 darjah. 6 tolak 2 sama dengan 4. 4 darab 180. Cikgu guna kalkulator. Tajuk sudut kamu banyak guna kalkulator So dapatkan kalkulator lah kat sebelah kamu. 6 minus 2. Multiply with 180. 720 darjah. So jumlah sudut. Jumlah cikgu tulis 720 darjah. Alright. Sekarang ni jumlah sudut dalam 6 penjuru poligon 720 darjah.
Setiap penjuru, berapa saiz dia? Okey. Setiap penjuru, cikgu tulis setiap penjuru. Okey, 720 bahagi dengan 6. Sama dengan 120 darjah. So, okey, setiap penjuru sama dengan 120 darjah. Okey, kita cuba lukis. Okey, 6 penjuru. Okey, 120 darjah. So, dekat sini, okey, cikgu buat lukisan arm dia saja dulu. Okey, 6 penjuru. So, 6 sisi. Okey, 1, 2. Baru kan? Okey, kalau sambung sini, 3, 4. Sambung sini, 5, 6. Okey, jadi 6 penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebabkan sekata panjang dia semua sama. Tetapi lukisan ni tak cantik. Okey, kita boleh faham tapi tak cantik. Okey, sebab tak sekata. Bila tak sekata, dia jadi poligon tidak sekata. So apa yang berlaku? Cikgu ambil, cikgu tak adalah kat tangan cikgu sekarang ni. Okey, cikgu ambil protector. Okey, cikgu ambil jangka sudut. Okey, dan juga jangka lukis. Cikgu lukis dulu sudut dekat sini. Ni yang teknik lukisan sudut. Kalau kamu ingat, kamu belajar tahun lepas. Penting. Okey, cikgu buat garis. Okey, kemudian cikgu ambil jangka lukis. Okey, kemudian cikgu buat selau sini 180 darjah. Ingat tadi bulatan kan? Kalau halfway 180 darjah. So sekarang ni cikgu buat, okey, daripada sini guna jangka lukis tadi cari. Okey, 120 darjah. Okey, so dekat sini garis dia. Okey, yang ini garis dia. Alright. Kemudian sama juga. Okey, cikgu buat, okey, untuk setiap garis ni. So banyak pusing buku lah. Okey, untuk hasilkan lukisan ni. Okey. Setiap sudut yang cikgu hasil untuk 6 corner ni, saiz dia semua sama. Berapa saiz dia? Tadi berapa saiz dia? 120 darjah. Jadi bila kamu jawab soalan bentuk lukisan geometrik, dia panggil lukisan untuk dapatkan sudut, lukisan tu mestilah besar, nanti kamu akan tengok penuh je line. Itu. Kalau kita nak buat betul-betul poligon sekata, nak dapatkan betul-betul sudut 120 darjah. Ini saja sebenarnya asas dia. Ini contoh yang pertama untuk lukisan geometrik. Menggunakan peralatan geometrik. Nak cari setiap corner tu dengan sudut yang tepat 120 darjah. Penjuru 6. Hexagon. Alright. So ni yang mula-mula. Lepas tu kamu akan kira, kemudian dapatkan lukisan. So ini baru satu contoh hexagon 6 penjuru. Kalau 8, kalau 10, kalau 12. Inilah yang asas dia. Nanti satu masa bila kamu dah besar, semua ni ada dalam komputer. Jadi kamu kena ada kemahiran komputer pula lepas tu. Sebab tu apps sekarang ni, kalau kamu tengok engineering, architecture, diguna AutoCAD. Kalau siapa minat hias rumah pun sama. Sebab dia bermain dengan saiz. Saiz sesuatu barang. Bila nak buat sesuatu barang tu perfect, dia kena tahu pasal sudut juga. Contohnya nak buat cube. Nak lukis. Nak buat cube lah. Nak buat cube. Nak buat cube saja contohnya lah. So dekat sini sudut nak kena tahu berapa. Semua sudut ni kamu nak kena tahu berapa. So bila dah tahu, baru boleh hasilkan lukisan objek yang perfect. Dan kat situlah kita panggil dia 3D. Sekarang dah 4D. 3D. Kita tengok kiri, kanan, belakang, depan, atas semua sekali.
So kat situlah boleh hasilkan objek yang perfect. Ini bahagian engineering lah ni. Asas dia kat sini lah. Okay. Siapa yang komputer pun asas dia kat sini juga. Okay. Nak masuk arahan pada komputer. Jadi benda ni akan datang, okay, kamu akan jumpa lebih lagi. Tapi yang sekarang ni. Okay. Cikgu beritahu benda-benda yang advance tu bukan apa, sebab nak kamu sedar tujuan dia. Okay. So yang itu, okay, kamu kena ambil kisah lah, okay. Kenapa kita kena buat ni. So untuk segitiga tadi, kemudian kita buat hexagon ni, kemudian segi-segi yang lain, bentuk poligon yang lain, lama-lama kamu akan nampak, setiap, yang tadi berapa, 120 darjah ni kan, dia akan bertambah, dia akan bertambah segi tu, dalam buku sampai 20 je. So sampai satu masa segi tu dia akan jadi satu bulatan. Yang tadi ada segi tadi kan. Macam bintang bendera kita. Dia akan berkembang sampai bulatan dan masa itulah kamu akan nampak. Maksimum 360 darjah. Sudut dalam satu bulatan. Tak lebih dah. Itu saja. Nanti advance lagi macam cikgu beritahu dua mutiara, dia akan terlibat dalam graf. Bila terlibat dalam graf, kamu akan dapat dia punya keceronan, kamu akan dapat nilai. Dia mula-mula graf, kalau kamu belajar nanti, kalau bentuk graf lah contoh macam ni, dia bukannya belajar semua sekali dulu. Dia belajar satu titik dulu. Kat sini kamu dapatkan dia punya kedudukan titik. Ni negatif. So semua-semua ni nanti dia akan berkait dengan pergerakan. Ni sains pula. Pergerakan molekul lah apa semua. So dekat sinilah kamu akan implement. Nampak keseluruhan dia. Asas dia dekat sini. Segitiga tadi. Sudut. Banyak nanti sains nanti setiap pergerakan tu ada maksud dia. Setiap sudut terhasil tu ada maksud dia. Jauhlah lagi. So yang ini contoh pertama. Yang cikgu bagi. Kalau kita nak cari polygon scatter dengan sudut yang sama besar. Andai kata sudut tak sama besar, macam mana? Andai kata soalan keluar, kena kenal pasti sudut. Contohnya cikgu buat, saya bagi contoh 5 lah senang. 5. Segi 5 ataupun pentagon. Alright, dia bagi nanti jap saya fikir. Bagi basic terus lah, kita bagi basic terus. Sudut dekat sini contohnya 70, 85, 90 lah. 85 lah, 80 lah, 80. Sini 80. Sudut dia 80 darjah. Kemudian sini ada sudut, sini ada sudut, sini ada sudut, sini ada sudut. Sini contohnya 80 jugalah cikgu bagi. 80 darjah, 80 darjah. Kemudian A dengan B sama besar, senang. A dengan B sama besar. So soalan cakap kat kamu. Satu bentuk segi 5, pentagon. Pentagon. Segi 5, pentagon. Ada sudut 80 darjah, 80 darjah, 80 darjah. Sekarang ni cari A dan B. Dan A dan B sama saiz. Sama besar. So dia suruh cari A dan B. A sama besar dengan B. So sekarang macam mana kita nak cari A dan B? Mula-mula macam cikgu sebut tadi lah. Berapa jumlah sudut dalam pentagon? So kena buat guna formula N tolak 2 darab 180 darjah. So N berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2. Sama dengan darab 180 darjah. 5 tolak 2 sama dengan 3.
3 darab 180 darjah. Okay, tekan kalkulator. 540 darjah. So sekarang ni kita dah ada 1, 2, 3. Okay, 540 darjah. Okay, kemudian cikgu tulis so ni sebab fasa lain. So, okay, A dan B. Okay, A dan B. Kita buat AB lah. Okay, AB. A plus B. Okay, A plus B sama dengan, okay, 540 darjah tolak 80, 80, 80. Okay, tolak 3, okay, kali 80 darjah. Okay, so sekarang ni 540 tolak 8 darab 3, 240 darjah. Okay, 540 tolak 240 sama dengan 300 darjah. So, A campur B sama dengan 300 darjah. Habis. Right. A plus B sama dengan 300 darjah. A dan B sama besar. So, A berapa, B berapa. So, okay, A sama dengan 300 darjah. Sebab sama besar, kita bahagi 2. Sama dengan 150 darjah. Okay, A sama dengan 150 darjah. B pun sama dengan 150 darjah. Okay, so dekat sini kamu nampak lah. Okay, nak cari ni, asas dia yang ini. Ni je, untuk hari ni sebenarnya ni je. Alright. Ni contoh soalan yang direct lah. Okay, dalam buku nanti, okay, cikgu akan bagi soalan yang non-direct. Okay, yang bentuk lain. Contohnya, cikgu akan bagi bentuk segi 5 tapi bentuk trapezium. Okay, contohnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Poligon juga. Poligon tidak sekata. Penjuru dia ada 1, 2, 3, oh ni 4. Silap pula dah. Satu, dua, gitu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kemudian kat sini cikgu bagi sudut tegak 90 darjah. Sini sudut tegak 90 darjah. So kat sini ada sudut, sini ada sudut, sini ada sudut. Cuma bila ada tanda macam ni kita tahu sudut tegak. Okay, sudut tegak ialah 90 darjah. Sudut tegak yang ini ialah 90 darjah. Sudut tegak ni yang dalam bulatan tadi. Okay, kalau separuh, okay, 180 darjah. Kalau suku, 90 darjah. Ni sudut tegak. Okay, bagi 4 bulatan tu. Okay, so sekarang ni dah ada, okay, satu sudut. Sekarang ni A, B, C. Tentukan mana-mana sudut ni. Contoh tadi dia suruh cari A dan B sama saiz. Sekarang ni A, B, C tak sama saiz. Okay, mungkin dia bagi C dengan B, suruh cari A. Okay, atau dia bagi yang lain-lain. So, itulah contoh soalan lepas ni. Okay, tak susah, senang je. Okay, inilah untuk yang poligon tu sebenarnya asas dia. Sebab nanti bila kamu dah jumpa pelbagai poligon, dia ada soalan yang poligon di dalam poligon. Dia ada soalan yang dua poligon bercantum. Dia soalan-soalan tu nanti yang kamu akan lebih faham, okay, mengenai dengan sudut. Okay, tapi asas dia ini saja. Okay, asas dia ini saja. Dan kemudian macam cikgu beritahu 2 mutiara semalam mengenai sudut pendalaman, sudut peluaran, okay, yang kita fokus sekarang ni yang kat dalam poligon, sudut dekat dalam. Yang sudut peluaran nanti dulu. Okay, yang peluaran tu nanti dulu. Dia ada 2 teknik, 2 cara, okay, nak tentukan sudut. Kita fokus yang pertama dulu. Alright. Okay, ada soalan? Alicia, any question? No. No. Boleh nampak? Boleh faham? Boleh.
Boleh tahu dia punya objektif? Boleh. Boleh So, cikgu try bagi soalan yang sederhana ke atas lah lepas ni. Okay, kita akan tengok soalan mana. Cikgu tak bagi soalan banyak, tapi cikgu nak kamu tengok betul-betul dan buat jalan kira tu betul-betul. Buku jaga baik-baik Buku tulis yang cantik. Okay, jaga baik-baik tulisan. Gambar lukis baik-baik. Tu je lah kot. Okay, cikgu nak kembangkan lagi benda yang sama dengan contoh yang lain sahaja. Okay, so kita try dengan beberapa soalan dulu sebelum kita go further lah untuk tajuk ni. Okay, dia ada satu skop lagi, sudut peluaran. Yang ini kalau kamu lihat formula, n tolak 2 darab 180 darjah. Satu lagi nanti sudut peluaran dia akan 360 darjah. Okay, tapi itu nanti lepas ni. Right? Okay, itu saja untuk hari ini. Tunggu soalan dari cikgu. Okay, kenaan tajuk ini, subtajuk ni. Lepas tu, isi kehadiran lah. Okay. Yang belum sempat masuk, nanti lihat video ni, cikgu rekod dan upload dekat YouTube dan Facebook. Itu saja, bye-bye. Jumpa lagi.